Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dini Mahajar bin Muhammad Badri. Saya daripada DKM 2A. Saya bernombor kat matrik 23 DKM 19F 2018. Jadi kita bertemu kembali. Dalam video kali ini adalah saya akan mengkongsikan saya punya lab 3, iaitu berkenaan dengan termodinamik juga, tapi subtopik bagi thermal conduction. Yang di sini lab yang ketiga ini agak berbeza kerana kita akan bermain dengan api. Jadi seperti biasa saya akan tunjukkan apparatus, bahan-bahannya dan juga prosedurnya, bagaimana ianya berfungsi, bagaimana proses-proses dalam lab eksperimen kali ini. Jadi di sini saya akan tunjukkan apparatus atau alat-alat yang akan digunakan untuk eksperimen ketiga ini, iaitu eksperimen berkenaan thermal conduction. Jadi paling utama sekali kita kena ada belon, sebanyak 3 belon, dan maka di sini saya akan tandakan untuk ukur lilitnya, iaitu ukuran diameternya, yang di mana ketiga belon ini saya akan tiupkan pada saiz diameter yang sama. Dan untuk memastikan saiz diameter yang sama, saya akan gunakan ini measuring tape. Saya akan gunakan untuk memastikan bahawa ketiga belon ini mempunyai diameter yang sama. Dan di mana saya berkata dalam lab ini kita akan bermain dengan api. Yes, kita akan bermain dengan api, yang di mana kita akan gunakan lilin untuk digunakan dalam eksperimen nanti saya akan tunjukkan. Dan pembaris. Dalam pembaris ini saya akan gunakan, sebab dalam lab eksperimen ini terdapat 3 kali trial, di mana trial yang pertama saya akan guna pembaris untuk jarak sesuatu belon dan juga ni lilin ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses yang berjalan. So, ayo kita sediakan alat-alat kita. Dan tak lupa, kita perlukan timer, iaitu saya gunakan handphone saja sebagai timer saya untuk mengenal pasti berapa lamakah sesuatu belon itu mengambil masa untuk meletup setelah dirapatkan dengan api. Okey. Alright. Jom kita start. Okey, bahan-bahan semua dah standby. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan marking belon ini di kawasan sini. Saya akan marking untuk ukur lilit setelah saya tiupkan. Jadi kenapa ada 3 belon? Jadi belon yang pertama, untuk trial yang pertama, belon ini hanya diisi dengan angin, iaitu saya hanya tiup kosong begitu saja. Saya akan hanya tiup pada ukur lilit yang bakal sama dengan belon-belon yang seterusnya. Dan yang kedua pula, untuk trial yang kedua, belon yang kedua ini saya akan isi dengan 2 sudu air bersuhu bilik. Air yang bersuhu dengan suhu bilik saja. Saya akan tuangkan sebanyak 2 sudu air bersuhu bilik untuk belon yang kedua. Dan bagi trial yang ketiga pula, saya akan isikan belon yang ketiga ini dengan air bersuhu sejuk, iaitu ice water. Lebih tepat ice water lah kan, air sejuk. Kerana saya pun dah isi ais dalam ni, nampak kan? Dah berisi ais. Jadi di sini akan ada 3 kali trial. Jadi saya akan saya akan mulakan dengan trial yang pertama lah. Trial pertama. Jadi air bersuhu bilik saya dah standby. Air bersuhu ais pun bersuhu sejuk pun saya pun dah standby. Saya dah sediakan. Jadi lilin ni pula saya akan pacak di sini. Dan
Ketiga-tiga belon ni saya akan tiupkan pada saiz yang sama. Okey, pada saiz yang sama. Dan phone pula saya akan jadikan sebagai pengukur kadar masa yang diambil untuk satu belon itu meletup setelah dirapatkan dengan api yang terhasil daripada lilin ini. Alright. Dan kembali sini pula saya akan jadikan sebagai jarak untuk belon, untuk trial yang pertama, kerana trial yang pertama memerlukan jarak di antara belon dan juga lilin ini, iaitu sejarak 2 inci. Bagi trial yang lain pula tidak ada masalah, hanya rapat begitu saja, tak ada masalah. Jadi ayolah kita mulakan penyedaan dengan lebih mendalam. Alright. Jadi di sini kita akan mulakan trial yang pertama kita, iaitu dengan menggunakan belon yang di dalamnya hanya udara. Seperti saya katakan tadi, hanya udara. Jadi kita akan letakkan sebegini, tetapi pada jarak 2 inci. Okey. Timer pun saya dah standby. Stopwatch, maksud saya stopwatch. Jadi ayo kita mulakan. Sekejap mana yang tak berkenaan kita alihkan. Okey. Jadi saya hidupkan api. Okey. Api sudah menyala. 2 inci. Sejarak 2 inci Ui. Ni saya takut ni. Arah apinya ke arah sana pula. Cari baris ni. Okey, kira-kira pada ketinggian begini lah Okey. Ayo kita mulakan. 1, 2, 3. Belon tidak meletup, tetapi berlaku pembocoran di dalam belon ini. Berlaku pembocoran dan anginnya terkeluar. Jadi masa yang saya mencatatkan adalah 20 second. Ya, 20 second. Tadi kedengaran bunyi-bunyi hangit. Bunyi hangit, bau-bau hangit dan bunyi-bunyi yang seperti melecur. Dan tulisan di sini menjadi agak cantik secara tidak langsung. Jadi masa yang dicatatkan adalah 20 second untuk menjadikan belon ini rosak. Walaupun ia bukan meletup, tetapi ianya rosak sepenuhnya kerana terdapat kebocoran. Okey, maka selesai trial yang pertama. Alright. Okey, ini adalah trial yang kedua, di mana trial yang kedua ini kita menggunakan belon yang terdapat di dalamnya terdapat 2 sudu air. Hanya 2 sudu air yang bersuhu bilik. Okey, room temperature. Okey, nampak? Jadi
Nampak Okey. Jadi saya akan buat seperti biasa, ambilkan kadar yang diperlukan untuk balon ni meletup. Jadi di sini tak ada jarak seperti try yang pertama. Jadi saya akan mulakan segera. 1, 2, 3. Jadi seperti berlaku seperti tadi, balonnya tidak meletup. Balonnya tidak meletup. Masa yang dicatatkan 23 second lah. 23 second. Balonnya tidak meletup. Tetapi balonnya begini. Balonnya tidak meletup tetapi terdapat kebocoran seperti tadi dan mengeluarkan air. Air yang di dalamnya. Jadi beginilah. Okey, untuk try ketiga pula saya akan mulakan dengan balon ketiga ni, nampak ni. 2 spoon of water cold temperature, iaitu air sejuk lah kan, dengan ais, dengan apa, air sejuk yang sangat-sangat sejuk. Jadi semua segalanya dah standby. Seperti biasa saya akan catatkan masa dan tengok apa yang akan berlaku selepas ni. Okey, jom start. 1, 2, 3. Tidak terbakar. Tidak berlaku apa-apa. Kerana air yang sejuk itu menjadi pelindung kepada dinding balon ini daripada kebocoran selepas dikenakan dengan haba api yang sangat-sangat panas. Seolah-olah ianya kebal. Saya pun agak terkejut dah. Oh, lama Saya tak tahu bila yang akan ni. Nampak suhu yang sejuk menjadi penghalang kepada haba untuk membuatkan balon ini bocor. Balon masih kekal. Okey, jadi ianya benar-benar meletup. Masa yang diambil adalah 1 minit 35 saat. So tepuk tangan sikit, saya pun terkejut. Okey, balon benar-benar bocor. Harap-harap kamera dapat record. Dan seperti biasa, tulisan di balon ini kelihatan lebih cantik daripada seperti saya tulis tadi, seperti keluaran kilang. Okey, jadi masa yang dicatatkan untuk balon ini bocor, iaitu balon yang berisi dengan 2 sudu ice water, mengambil masa selama 1 minit 35 second. Sangat lama berbanding dengan lain. Sangat-sangat lama. Dan ianya bukannya bocor seperti 2 balon yang tadi, ianya meletup secara tiba. Okey, jadi ianya sesuatu yang luar biasa lah. Jadi boleh nampak kan, balon ni berlubang. Saya rasa balon ni dah merekah lah, kan? Terlalu hangat. Bau dia pun boleh tahan. Okey, jadi sampai sini saja. Masa yang dicatatkan adalah 1 minit 35 second. Alright. Okey, sedikit penerangan bagi
bagi eksperimen yang kita jalankan tadi, eksperimen thermal conduction. Jadi thermal conduction ni adalah pemindahan sesuatu tenaga dalaman, yang di mana adalah seperti yang di antaranya adalah kinetic energy, potential energy, iaitu ianya berlaku di antara dua-dua badan ataupun dua-dua jasad, iaitu suatu sistem iaitu balon dan juga api tersebut. Tiada perantara di antaranya. Jadi di sini bagi balon yang pertama, masa yang diambil untuk balon yang pertama, sesuatu balon itu adalah masa yang diambil untuk satu balon itu bocor ataupun arti kata lain meletup ataupun juga ianya rosak sepenuhnya, berlaku kebocoran setelah dirapatkan sejarak 2 inci dengan api tersebut, iaitu mengambil masa selama 20 saat bagi balon yang pertama, iaitu trial yang pertama. Jadi kemudian untuk trial yang kedua pula ianya mengambil masa hanya 25 saat bagi apa yang berlaku dalam saya punya eksperimen. Okey. Tetapi manakala pula dalam trial yang ketiga pula, iaitu masa yang sangat ketara, iaitu mengambil masa 1 minit 35 saat. Okey. Jadi di sini sesuatu pengkonduksi itu berlaku iaitu dalam macam-macam bentuk. Kesemua bentuk, ketiga-tiga bentuk, iaitu pepejal, gas dan juga cecair. Jadi pemindahan haba itu adalah sangat jelas dan sangat direct. Okey, pada mula-mula balon yang pertama adalah di dalamnya hanya terdapat udara. Bila dikenakan dengan api yang terus daripada tenaga pada suatu haba ke suatu suhu yang sangat tinggi, ke suatu jasad yang suhunya sangat rendah, ianya akan menyebabkan kerosakan suatu badan sistem, iaitu balon tersebut akan bocor, akan menyebabkan kebocoran. Jadi pembebasan sesuatu udara di dalam balon tersebut berlaku dalam masa 20 saat saja. Okey. Jadi manakala pula dengan eksperimen yang kedua, iaitu peningkatan masa dari segi peningkatan masa dalam masa 5 saat, kerana balon yang kedua ini yang di mana trial yang kedua, kami meletakkan 2 sudu air bersuhu bilik. 2 sudu air bersuhu bilik di dalam balon yang kedua. Dalam balon yang kedua kami meletakkan air dan diletakkan pada api, kepada lilin tersebut tanpa apa-apa jarak, letak secara direct, dan ianya hanya mengambil masa 25 saat. Jadi pemindahan haba tersebut daripada suhu tinggi ke suhu rendah, oleh kerana suhu tersebut adalah air tersebut bersuhu bilik, ianya memanas dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat berbanding dengan suhu sejuk, memanas lebih cepat dan menyebabkan kebocoran. Iaitu perbezaannya daripada balon yang pertama dan balon kedua hanya 5 saat saja. Okey. Dan ketiganya pula, bagi balon yang ketiga, kita meletakkan 2 sudu ice water, iaitu air yang sejuk. Okey. Air yang sejuk bila diletakkan pada atas lilin tersebut, pemindahan haba itu ianya jalan seperti biasa, tetapi penurunan suhu ice water itu mengambil masa juga, iaitu
Ya, dan itu dan juga menyebabkan balon tadi seperti sedia kala awak tengok, ianya meletup. Ianya meletup pemindahannya, ianya meletup. Ia mengambil masa selama 1 minit 35 saat. Okey, ianya sesuatu yang menakjubkan. Ianya sesuatu yang saya pun pertama kali tengok. Okey. Jadi okey, sekejap Jadi kenapa balon tersebut mengambil masa yang berbeza untuk pop? Okey. Ianya kerana kandungan yang terdapat di dalam balon tersebut mempengaruhi masa yang diambil untuk balon itu meletup. Kerana apa yang mempengaruhi ialah suhu bagi sesuatu jasad yang bersuhu tinggi itu, iaitu api, untuk memindahkan suhunya kepada jasad balon itu. Okey. Jadi masa yang paling pendek diambil iaitu balon yang pertama, yang kerana di dalamnya hanyalah gas, iaitu udara bersuhu biasa, bersuhu bilik lah kan, bersuhu bilik. Manakala balon yang kedua mengambil masa 25 saat. Okey, hanya peningkatan setinggi 5 saat saja. Jadi ianya terdapat dua sudu air bersuhu bilik, iaitu peningkatan yang tidak ketara mana. Jadi manakala yang balon yang ketiga mengambil masa selama 1 minit 35 saat, iaitu di dalamnya ada udara dan juga dua sudu ice water. Ketiga-tiga balon ini mempunyai saiz, saya meniupnya pada saiz diameter 450 mm. Ketiga-tiga saiz ini telah diukur dan telah ditiup pada saiz yang sama. Jadi tiada istilah untuk isi padu yang berlainan bagi setiap balon tersebut, tak ada begitu. Kerana ketiga-tiga balon ini telah diukur tiupannya, isi padunya diukur hanya 450 mm, 50 mm. Jadi okey, sekian untuk saya punya lab ketiga saya, iaitu berkenaan dengan thermal conduction. Saya harap penerangan ini jelas untuk tatapan semua, dan saya pun apa yang saya fahamkan berdasarkan teori-teori termodinamik. Jadi saya harap segala-gala eksperimen ini jelas dan step by stepnya jelas. Saya harap anda semua suka untuk anda semua fahami dengan menonton video ini. Saya harap ini agak bantu. Jadi terima kasih kerana menonton. Okey, sekiranya suka video ni sila like, dan apa-apa nak komen, apa-apa cadangan, apa-apa pembentulan daripada kesilapan saya, sila komen di bawah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.